A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di siri Qalbil Quran, siri meneliti keindahan teks Al-Quran, siri tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menarik perhatian para mutadabbirin. Mari sama-sama kita ikuti di siri berikutnya. Tajuknya adalah seperti ini. Qalbil Quran 34. 10 tafsiran huruf-huruf pembuka surah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kali ini, Qalbil Quran ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat 10 tafsiran sahaja daripada banyak tafsiran yang ada di dalam buku-buku terdahulu, tafsir-tafsir terdahulu tentang huruf-huruf pembuka surah. Alif Lam Mim, Taha, Yasin, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Apa kata ulama? Kita pilih 10 sahaja. Mari kita masuk ke intronya. Ulama mengumpulkan huruf-huruf yang dijadikan sebagai pembuka surah, huruf-huruf hijaiyah ini dengan satu kata, yaitu Nassun hakimun qati'un lahu sir. Satu nas yang hakim, amat bijaksana, qati' yang secara pasti, lahu sir, punya rahsia di sebaliknya. Itu ulama mengumpulkan kata-kata huruf tersebut dengan kata-kata ini. Pertama sekali, harus kita tahu seluruh ulama tafsir ketika ingin menafsirkan huruf-huruf hijaiyah ini, huruf-huruf muqatta'ah ini, mereka akan mulakan dengan Allahu a'lamu bimuradih. Ta'adduban ma'allah, Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang dikehendaki dengan maksudnya, sebagai beradab dengan Allah. Sebelum nak mengeluarkan pandangan kita, elok kita menyebut Allahu a'lamu bimuradih. Kedua, kerana terlalu banyak tafsiran yang terdahulu, ulama-ulama hari ini mengatakan tidak ada ruang lagi untuk kita nak menambah lagi tafsiran terhadap huruf-huruf ini, kerana ia telah diteliti zaman berzaman daripada penurunan Al-Quran sampai hari ini, punya banyak tafsiran. Kita nak pilih 10 sahaja yang rasanya mudah untuk kita faham, tidak merangkumi keseluruhan. Yang ketiga, kita dalam mengemukakan tafsiran kepada huruf-huruf muqatta'ah ini, kita akan meneliti apa yang dikata oleh orang tersebut, dan kita tidak melihat kepada siapa yang menyebut, kerana kita dapati qaul-qaul ini kadang diqilkan, dikata qil, ini dikatakan dari Sayyidina Ali, di sana dikata Sayyidina Ali yang kata, kemudian di tempat lain orang lain yang kata. Jadi berlaku perubahan ini menyebabkan kita hanya akan mengambil apa yang dikata dan tidak akan menyebut siapa yang berkata. 4 daripada intro tadi, ia adalah daripada ilmu Allah yang tidak didedahkan kepada kita. Huruf-huruf tadi adalah daripada ilmu Allah yang tidak didedahkan maksudnya kepada kita. Jadi para sahabat tidak bertanya atau mendesak Nabi SAW untuk beritahu mereka apa maksud di sebalik huruf-huruf tersebut. Jadi sahabat-sahabat dan tabi'in menganggapnya ia daripada
ayat mutasyabihat. Jadi tidak menyoal berlebihan. Kerana ayat mutasyabihat ini ayat yang punya 2 atau 3 makna. Dia tidak seperti satu lagi kelompok ayat dipanggil ayat muhkamat. Dalam Al-Quran ada 2 ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, ada disebut di dalam surah Ali Imran. Jadi yang muhkamat ini la yahtamil ma'nayain, tidak membawa kepada 2 makna. Sekali kita baca sahaja, kita dah tahu ini tidak ada tafsiran kedua. Contohnya, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu maha satu. Tidak boleh lagi ditafsir kepada cerita yang lain. Tetapi kalau banyak ayat-ayat lain yang boleh ditafsirkan kepada 2. Contoh, quru. Imam Syafi'i mengata dia haid. Imam Abu Hanifah, quru ini adalah waktu suci. Seperti kalimat-kalimat lain banyak lagi di dalam Al-Quran yang ditafsirkan dengan pelbagai maksud. Itu ayat mutasyabihat. Adapun Ibnu Hazmin melarang sesiapa menyoalnya kerana ia dari mutasyabihat. Dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam menyebut faharamun ala kulli muslim an yatluba ma'aniya al-huruf al-muqatta'ah allati fi awaili suwar misla kaf ha ya ain sad ha min ain sin qaf nun alif lam mim dan lain-lain. Jadi katanya haram bagi setiap muslim untuk mencari, meneliti makna huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surah. Kerana ia daripada mutasyabihat. Kita tidak mengulas apa-apa berkaitan dengan fatwa Ibnu Hazmin ini kerana ketika beliau mengeluarkan fatwa ini tentu ada sesuatu yang berlaku di sekitar zamannya itu, peristiwa tertentu. Jadi kita menghormati pandangan beliau, cuma kebanyakan ulama menyebut bahawa yang keenam ini adalah sengaja Allah Subhanahu wa taala tinggalkan huruf-huruf itu, tidak ditafsirkan oleh Rasulullah dan tidak disoal-soal oleh para sahabat, agar huruf-huruf tersebut terus difikirkan dan dikembangkan, malah sampai ke hari ini yang tersirat di sebalik huruf-huruf hijaiyah ini masih menjadi tanda tanya, menjadi persoalan, menjadi fikiran ramai para peneliti Al-Quran. Ia menunjukkan betapa ilmu Allah luas. Dari penurunan Al-Quran sampai hari ini tidak pernah sepi daripada diteliti, dikeluarkan makna-makna yang luar biasa daripada huruf-huruf tersebut. Jadi, mari sama-sama kita lihat 10 daripada tafsiran yang banyak itu. Mungkin kita akan adakan 2 siri kerana kontennya agak panjang untuk menjimatkan masa dalam bentuk 2 siri. Yang pertama, tafsiran yang kita ambil ialah kata ulama, ia adalah rahsia Allah di dalam kitabnya. Setiap kitab punya rahsia. Rahsia kitabullah, rahsia Al-Quran ini tersimpan di dalam huruf al-muqatta'ah, huruf al-hijaiyah ini. Jadi, kelompok yang berpegang dengan pandangan ini, mereka tidak mendalami lagi, tidak mencari lagi kerana dia adalah rahsia Allah di dalam Al-Quran. Kedua, ia punya maksud yang tidak kita ketahui. Artinya alif lam mim, nun, sad, qaf itu ada makna. Cuma kita saja yang tidak ketahui. Ini untuk menafikan ada golongan yang mengatakan bahawa alif lam mim ini tidak ada makna. Ta'ala Allah
Subhanahu wa ta'ala daripada memberi kepada kita kalimat yang tidak ada makna. Jadi kena kita berpegang bahawa ada maksud, tetapi kita yang tidak ketahui dari tujuan Allah menurunkan kata-kata huruf-huruf seperti itu untuk ditadabbur oleh kita. Yang ketiga, ia didatangkan untuk mencabar cerdik pandai Arab untuk membina ayat dari huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf disediakan, Al-Quran dibina mengguna huruf-huruf tersebut. Jika kamu hebat, kamu handal, berkumpullah di antara manusia dan jin untuk adakan surah, gunakan huruf-huruf yang diguna oleh Al-Quran juga. Ini satu cabaran kepada mereka. Itu yang ketiga. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan kompleks Anjung Rahmat yang ada sekarang di Sungai Merak, iaitu 1.9